Okey, baik. Kebijaksanaan pemerintah Johor menyekat kemarahan British. Kebijaksanaan. Okey, jom kita tengok. British memang berminat untuk campur tangan di Johor disebabkan oleh kedudukan negeri itu. Okey. Yang penting kepada perkembangan ekonomi British. Okey. Namun begitu, pemerintah Johor berhati-hati. Tengok pemerintah Johor berhati-hati dalam tindakan mereka agar negeri Johor tidak jatuh di bawah kawalan British. Baik. Pertama sekali, iaitu yang kita kena tengok, iaitu Temenggung Daeng Ibrahim. Ni nama ni korang kena ingat Ya. Kalau korang fikir balik, memang muka dia macam Elon Musk. Ada kena mengena ke Elon Musk dengan apa Daeng Ibrahim? Mungkin. Mungkin, tapi taklah. Baik. Kewibawaan Temenggung Daeng Ibrahim. Daeng Ibrahim ni, peka terhadap rancangan British. Peka terhadap rancangan British, ingin menguasai Johor dan perairan Sri Melaka. Beliau berusaha membina jati diri. Jati diri sebagai pemerintah yang berdaulat. Apakah yang dia telah buat? Daeng Ibrahim ini. Baik, untuk pengetahuan kamu, Daeng Ibrahim ni siapa? Bagus soalan ini. Korang masih ingat lagi tak tentang Johor? Baik, suatu ketika dahulu, sedikit berkaitan Johor. Johor je. Betul. Johor sahaja. Pada tahun 1825 tu, 1825, 1824 perjanjian Inggeris Belanda, betul. 1824, perjanjian Inggeris Belanda. Perjanjian Inggeris Belanda. Baik, pada waktu ini, Johor sebenarnya diperintah oleh siapa? Baik, pada waktu ini Johor diperintah oleh Sultan Ali. Sultan Ali. Tetapi apabila Sultan Ali ini banyak berhutang. Sultan Ali ini dikhabarkan banyak berhutang dengan British. Berhutang dengan British. Jadi akhirnya Sultan Ali kata apa? Dia nak iaitu lepaskan jawatan ataupun lepaskan kawasan Johor. Kawasan Johor, dan dia hanya nak memerintah daerah Kesang sahaja. Daerah Kesang sahaja. Jadi dia nak lepaskan kawasan Johor, nak memerintah daerah Kesang sahaja. Daerah Kesang tu sekarang ni Muar Johor. Jadi apa yang berlaku menyebabkan Johor telah menerima pemerintah baru, iaitu Temenggung Daeng Ibrahim. Jadi dia apa? Naik menjadi Sultan Johor. Jadi Temenggung Daeng Ibrahim naik menjadi Sultan Johor dengan gelaran Sultan Ibrahim. Betul. Betul. Tak, sebenarnya memang ada ni Temenggung Daeng Ibrahim ni. Naik menjadi Sultan Johor. Dan beliau menggunakan gelaran apa? Gelaran Sultan Ibrahim. Gelaran dia adalah Sultan Ibrahim. Jadi oleh sebab itu, kalau kita lihat balik, kalau kita tanya kenapa? Kalau kita lihat kenapa kita belajar tentang Temenggung Daeng Ibrahim? Kerana Temenggung Daeng Ibrahim inilah yang telah naik menjadi Sultan Johor, menggantikan Raja Ali. Dan beliau sebenarnya asalnya adalah Temenggung.
Temenggung. Ya betul. Lepas penjajahan dia betul. Jadi kalau kita lihat, apakah yang beliau buat? Beliau telah menjamin maka seorang menjadi sultan tu. Itu bukan Sultan Ali. Itu Sultan Mahmud. Itu Sultan Mahmud. Sultan Mahmud yang ketiga. Anak dia tu, okey, iaitu panjang lagi cerita dia. Nantilah kita cerita. Berserabut nanti ni. Okey, nanti kita cerita. Sabar, sabar. Okey, baik. Kita lihat kewibawaan Temenggung Daing Ibrahim. Korang ingat nama ni, Daing Ibrahim? Beliau telah menjamin keselamatan perairan dengan memastikan perairan Johor dan Singapura selamat untuk perdagangan, dan beliau mendapat hadiah pedang keemasan daripada Ratu Victoria sebagai menghargai jasa beliau mewujudkan keamanan perairan. Itu pertama. Dia maknanya menunjukkan diri dia sebagai seorang yang berwibawa lah. Dengan menjamin menjamin keselamatan perairan. Yang kedua, mengasaskan Bandar Iskandar Puteri, iaitu dengan memindahkan pusat pentadbiran Johor dari Teluk Belanga Singapura ke Tanjung Puteri. Kenapa tak baginda? Well, dia guna Temenggung Daing Ibrahim kan? Jadi kita sebutlah dia sebagai beliau. Kalau dia guna Sultan Ibrahim, dan kita akan panggil dia sebagai baginda. Macam itulah. Baik. So, pusat pentadbiran Johor dari Teluk Belanga Singapura ke Tanjung Puteri. Bandar Iskandar ni sebenarnya, kalau kita lihat, mengisytiharkan Tanjung Puteri sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan Bandar Iskandar Puteri. Untuk pengetahuan kamu, Bandar Iskandar Puteri ini sekarang ini dipanggil Johor Bahru. Dipanggil Johor Bahru. JB. Apa dia panggil JB? Apa beza pedang dengan katana? Nanti kita tengok. Cikgu pun kurang pasti tentang perbezaan katana. Baik. Kemudian yang ketiga, beliau telah memodernkan pentadbiran. Modernkan pentadbiran negeri dengan cara apa? Beliau ni mempelajari birokrasi moden. Apa itu birokrasi moden, cikgu? Beliau telah mempelajari cara-cara pentadbiran, pentadbiran secara jabatan yang moden. Pentadbiran secara jabatan yang moden. Itu dipanggil birokrasi. Jadi, sistem tradisional itu diperkukuh dengan unsur baharu dari barat. Unsur-unsur yang ni dari barat, kan? Birokrasi moden itu daripada barat. Kemudian dia masukkan juga dengan sistem tradisional. Tradisional dengan barat digabungkan ke dalam sistem pentadbiran seperti pendidikan moden. Itu yang bagus ini. Kemudian beliau mengeksploitasi hasil hutan. Mengeluarkan hasil hutan terutama sekali seperti getah perca yang dijual kepada pedagang British. Banyak function dia. Perdagangan getah perca ini menguntungkan sehingga Temenggung mengisytiharkannya sebagai monopoli Johor. Maknanya menguntungkan sampai itulah dia, kita kata sebagai hasil perdagangan yang banyak dan memberi keuntungan kepada Johor. Dan function dia ni, Temenggung Daing Ibrahim ni bagusnya, satu lagi memperkenalkan sistem Kang Chu. Iaitu beliau menggalakkan kemasukan orang Cina untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Maknanya dia bawa masuk orang-orang Cina untuk bekerja di ladang-ladang gambir dan lada hitam. Ya betul, di Singapura dan juga di Johor. Tahun 1860-an, Johor menjadi pengeluar gambir dan lada hitam yang terkemuka di alam Melayu.
Baik, masih tak faham apa maksud kangcu. Kangcu ni sebenarnya adalah satu sistem yang membawa masuk buruh-buruh daripada China. Okey, dengan cara dia sistem kontrak dan dia ada seorang ketua dipanggil Keh Tao. Dipanggil Keh Tao. Keh Tao itulah yang akan mencari orang-orang Cina daripada tanah besar Cina dan dia akan membawa masuk orang-orang Cina tu ke Johor untuk bekerja terus dengan majikan-majikannya di ladang hitam dan juga ladang gambir. So sistem yang menggunakan Keh Tao tu, ketua tu, itu dipanggil sistem kontrak. Betul. Kangcu dan betul Raya Nadam. Kalau untuk orang India dipanggil sistem Kangani. Betul. Orang India sistem Kangani. Kalau orang Cina guna sistem kontrak. Itu perbezaan dia. So korang ingat lagi kan? Kangani kena kerja sampai hutang selesai. Betul. So dia maknanya menggunakan sistem. Persamaannya adalah kedua-duanya menggunakan sistem. Perbezaannya kedua-duanya adalah untuk apa? Kalau yang Kangcu membawa masuk pekerja Cina. Kalau Kangani membawa masuk orang-orang India. Patutlah ramai Cina waktu kat JB, ya betul. Sebab tu di kawasan bandar banyak. Dan inilah dia. Kalau kita lihat Bandar Iskandar Puteri diberikan nama baharu, iaitu Johor Bahru oleh Sultan Abu Bakar. Dan ini adalah pertempatan Kangcu pada tahun 1859. Ya. Jadi antara usaha lain, tahukah anda antara usaha lain Temenggung Daing Ibrahim ini termasuklah menampilkan beberapa pendekatan seperti melantik Kangcu, iaitu ketua pertempatan di lembah sungai, memberikan surat sungai iaitu surat kuasa atau surat kebenaran untuk menetap dan mengusahakan pertanian di lembah-lembah sungai, dan mewujudkan Kangkar iaitu pertempatan orang Cina yang dibina berhampiran dengan muara sungai. Sultan Abu Bakar ni bapa pemenang Johor kan? Ya betul. Jadi beliau bayar hutang ke dengan British? Tak. Raja Ali ataupun Sultan Ali tadi yang berhutang. Tapi Temenggung Daing Ibrahim tidak. Tidak ya. Jadi kewibawaan Temenggung Daing Ibrahim berjaya memacu pembangunan dan kemakmuran negeri Johor dan sekaligus menyekat perluasan kuasa British di Johor. So ada soalan tanya, so dah bayar ke? I think dah bayar. Raja Ali ataupun Sultan Ali tu dah bayar hutangnya kot. Dengan dan kenapa berhutang? Soalan kamu ni macam-macam lah. Apa baginda buat? Baik, Durbar di Seri Menanti di Negeri Sembilan 1939. Durbar ini Sultan Selangor iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah mencadangkan penubuhan Malay Girls College yang sama tarafnya dengan MCKK, iaitu Malay College Kuala Kangsar, untuk meningkatkan pendidikan kaum wanita. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, ya betul, Izakil. Jadi peranan Raja-Raja Melayu melalui Durbar melambangkan kepekaan dan tanggungjawab Raja-Raja Melayu sebagai pelindung rakyat. Peranan sedemikian penting semasa orang Melayu tidak mempunyai suara atau perwakilan dalam pentadbiran kerajaan British. Baik, daripada sini kamu tengok tuntutan Raja Melayu ada beberapa kali tuntutan Raja Melayu itu adalah tuntutan yang sama. Seperti yang pertama, mengembalikan kuasa. Beberapa kali permintaan untuk kembalikan kuasa Raja-Raja Melayu. Yang kedua, iaitu menambah bilangan pegawai Melayu dalam perkhidmatan awam. Dan juga kalau kita lihat, iaitu yang ketiga, menambahkan perkhidmatan buruh kepada orang-orang daripada rumpun alam Melayu. Baik. Kalau kamu tengok pula, daripada tahun 1903, 1932, 1937 dan 1939.
Bermakna berapa tahun? Okey, hampir 30 tahun. Baik, pengajaran yang kita dapat kat sini iaitu apa tahu? Apabila kamu mahukan sesuatu, okey, kamu kena berusaha tanpa putus asa. Kamu tengok Raja Melayu, minta sekali kembalikan kuasa. Okey, kamu kata British Palau. Kemudian dia minta lagi tak selepas itu ada Durban, dia minta lagi. Jadi kalau kamu lihat pengajaran yang kita boleh dapat kat sini iaitu kamu jangan berputus asa. Beratlah korang ni kan. Okey. Aduh. Baik. So inilah dia yang kita pelajari iaitu apa? Okey, iaitu tuntutan raja itu perlu dilakukan berulang-ulang. Sampai akhirnya kita merdeka. Nampak tak? Tuntutan yang walaupun makan masa, tapi lama-lama kan dapat juga. Itu cara dia. Dah habis bab ke? Mana dah habis? Ada lagi. Ada lagi. Okey. Baik. Sikit lagi. Kita ambil yang kedua. Yang pertama, apakah tindakan raja? Yang pertama iaitu tuntutan raja melalui Durban. Yang kedua iaitu diplomasi menangani tekanan British. Apa itu diplomasi? Okey, kaedah diplomasi ni maknanya kaedah apa? Iaitu kaedah perbincangan. Okey, dan tolak ansur. Okey. So perbincangan dan kaedah tolak ansur sikit. Okey, menangani tekanan British. Itu diplomasi. Jadi, kebijaksanaan berdiplomasi. Okey. Baik. Kebijaksanaan berdiplomasi, ketinggian peribadi dan semangat patriotik seperti yang dipamerkan oleh pemerintah Kesultanan Johor dan Kesultanan Terengganu membuktikan kesungguhan Raja-Raja Melayu dalam menghadapi cabaran keluasan barat. Contohnya diplomasi Sultan Abu Bakar. Baik. Perasan tak tadi, korang tengok tadi tak? Okey, korang tengok tak Temenggung Daeng Ibrahim? Tengok tak dia memerintah bila? 1825 sampai 1862 kan? Nampak tak? 1862. Kemudian disambung pula dengan anak dia iaitu Sultan Abu Bakar 1862 sampai 1895. Nampak tak? Anak dia sambung. Keturunan Temenggung ni memang dah lama lah. Betul. Dah lama Temenggung ni memerintah Johor sampai sekarang. Betul. Anak dia lah bapa pemodenan Johor. Betul. Nampak tak? Bila anak dia mengguna title Sultan Abu Bakar. Tadi Temenggung Daeng Ibrahim. Dia pangkat dia Sultan. Dia Sultan tapi dia hanya menggunakan title Temenggung. Kalau dia naik Sultan menjadi Sultan Ibrahim. Tapi dia menggunakan Temenggung dan anak dia naik menjadi Sultan. Iaitu Sultan Abu Bakar. So Sultan Sultan Abu Bakar sebab bapa dia dah baik dengan England apa semua, maka Sultan Abu Bakar mengadakan hubungan baik pertama sekali. Sultan Abu Bakar ni mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat. Kita tahu negeri Selat iaitu Pulau Pinang, Melaka dan juga Singapura. British mengekalkan kawasan Teluk Belanga di Singapura sebagai milik Kesultanan Johor. Baginda dan kerabatnya menetap di Singapura sehingga tahun 1889 sebelum berpindah ke Johor. Alamak. Kan? So Sultan Abu Bakar pada asalnya tinggal di mana? Tinggal di Singapura. Singapura sebab Teluk Belanga tu di Singapura masih lagi milik Kesultanan Johor. Teluk Belanga tu kat mana cikgu? Tu kawasan, ada kat kawasan bukit tu, ada sikit. Dan kemudian
Yang kedua iaitu kunjungan ke England, bertemu Ratu Victoria. Masa inilah baginda dikurniakan gelaran Maharaja Johor pada tahun 1868. 2 tahun lepas dia merintah, lepas baginda memerintah, baginda dapat gelaran Maharaja. Maharaja dan ini meredakan tekanan Gubernur negeri-negeri Selat dan diberi kepercayaan menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Betul. Okay. Main kabel, betul. Sebab kamu tahu tak, Sultan Abu Bakar. Ya, betul Ryan Adam. Betul. Betul. Baginda ni, okay, dia tahu kalau dia punya status dia sekadar raja-raja Melayu biasa, Gubernur Negeri Selat akan push dia. Akan push Johor. Akan push, okay, bayarlah, okay, ufti, bayarlah cukai apa semua. Kena ikut cakap Patih. Walaupun Patih adalah Gubernur Negeri-Negeri Selat. Tapi bila Sultan Abu Bakar, dia pergi bertemu Ratu Victoria. Ratu Victoria kata apa? You are Maharaja. Dipanggil Sir. Maharaja tu dia bagi title Sir. Sir Abu Bakar. S-I-R, Sir Abu Bakar. Jadi dengan title itu diberikan oleh Ratu Victoria. Bila dia balik, Gubernur Negeri Selat tak berani nak kacau dia. Ush. Nak sound je kan? Ush. Okay. Better telah mendapat pengiktirafan daripada Ratu Victoria. Apa pula nak suruh-suruh better? Okay. Jadi, Gubernur Negeri Selat tidak berani untuk menekan Sultan Abu Bakar. Baik. Dan yang ketiga, Sultan Abu Bakar ini menubuhkan lembaga penasihat Johor. Di mana? Di London kau. Di London. Ahli-ahlinya dilantik oleh baginda dalam kalangan pegawai-pegawai British yang berpengaruh, dan pegawai-pegawai inilah yang membantu menasihati baginda dalam hal pentadbiran. Okey. Baginda melantik lembaga penasihat Johor. Lembaga penasihat Johor bukannya pembesar-pembesar Johor, tetapi orang-orang yang berpengaruh di London sana, orang putih sana kau. Orang putih. Ya, betul, Tarun. Perjanjian 12 tu. Okey. Jadi kebijaksanaan diplomasi dan berdasar persahabatan Sultan Abu Bakar dengan British berjaya mengekalkan kedaulatan Kesultanan Johor sehingga tahun 1914. Yalah, apa yang berlaku selepas 1914 cikgu? Semasa 1914 inilah Kesultanan Johor menerima penasihat. Yes. Nampak tak? Maknanya apa? Maknanya di sini, apakah kita katakan, apakah pengajaran yang kita perolehi daripada diplomasi Sultan Abu Bakar dan sebagainya ini? Kamu kena ingat perasan tak? Apabila Sultan Johor menerima title Maharaja, kemudian mengguna pakai orang-orang yang berilmu daripada England sana, apa yang berlaku? Orang-orang di tanah Melayu, even resident British, Gubernur Negeri Selat dan juga Raja-Raja Melayu menghormati Sultan Johor, iaitu Sultan Abu Bakar. Maksudnya apa? Sekiranya kamu semua, pengajarannya, kalau kamu nak berkuasa, kalau kamu nak dipandang tinggi, kalau kamu nak dihormati, pertama sekali kamu kena ada ilmu yang tinggi, dan yang kedua pandai untuk berdiplomasi. Ada ilmu, pandai berdiplomasi, orang akan respect kamu. Orang akan pandang tinggi kamu. Diplomasi tu macam mana cikgu? Diplomasi tu macam apa? Macam kamu boleh berbicara
berbincang dengan orang besar-besar dan boleh bertolak ansur dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita.